Sehari selepas pembentangan bajet 2022 yang menampilkan perbelanjaan terbesar dalam sejarah RM332.1 bilion dan ini akan menjadi dokumen kewangan yang membawa Malaysia ke arah pemulihan pasca COVID-19. Bagaimanakah persoalan-persoalan yang ditimbulkan selepas pembentangan bajet tersebut oleh orang ramai dan bagaimanakah persoalan ini dijawab? Malam ini beberapa persoalan itu kami akan tanyakan. Saya Najib Arif. Saya Wan Syahrina Wan Abdul Rahman dan bajet ini juga merupakan kesinambungan kepada amalan tradisi keterbukaan tim MOF terhasil selepas beberapa siri turun padang dan jelajah melibatkan berpuluh-puluh sesi kumpulan fokus dan sesi sumbang saran dengan ribuan memorandum dan cadangan diterima oleh MOF dan hari ini secara eksklusif dalam wawancara pertama bersama-sama media bernama Datuk Esro berbesar hati untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Safrul Tunku Abdul Aziz Menteri Kewangan untuk kita menelusuri dan meneliti naratif bajet 2022. Apa khabar Datuk Seri? Baik, terima kasih. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat Datuk Seri. Okey, kalau kita terus saja ke pembentangan bajet 2022, kita melihat pembelanjaan yang terbesar. Namun sudah pasti cabaran ini bukan satu rahsia. Kekangan fiskal kita dan juga tekanan fiskal itu di sebalik untuk menyediakan perbelanjaan yang lebih besar, semua orang mendapat manfaat dan sebagainya. Perancangannya untuk melibatkan ataupun membuat belanjawan dan juga bajet 2022 ini. Perancangannya bermula lebih kurang 3 atau 4 bulan sebelum ucapan bajet itu sendiri, di mana kita di Kementerian Kewangan telah bekerjasama dengan agensi-agensi di bawah Kementerian Kewangan untuk merangkas filosofi ataupun teras belanjawan itu. Dan bila kita ada teras tu, kita mula ataupun fokus kepada belanjawan tu, kita telah memulakan perbincangan dengan semua pihak-pihak berkepentingan dalam masa terutamanya dalam 2 bulan sebelum bajet lah. Tetapi apa yang kita dapat lihat bahawa dalam sekali ini sesi libat urus itu lebih intens. Kita telah berjumpa dengan begitu ramai pihak-pihak berkepentingan, terutamanya golongan-golongan yang amat terkesan. Kita turun padang sekali lagi pada kali tahun kedua. Kita melakukan pelbagai sesi libat urus di hampir semua negeri. Kita juga nak mengadakan lebih kurang 80 sesi libat urus bersama-sama dengan pihak-pihak pembangkang dan juga kerajaan. Dan telah menerima begitu banyak cadangan sebenarnya, lebih kurang 50,000 cadangan yang telah diterima oleh portal belanjawan kita. Kalau kita sebut 50,000 itu Datuk Seri kan, kita pun terfikir bagaimana sebenarnya pemilihan dibuat untuk memastikan kita benar-benar mendapat yang paling bermanfaat kepada rakyat, dan pada bahagian mana dalam sesi libat urus yang banyak ini Datuk Seri mendengar satu cadangan dan terfikir ini yang saya perlu masukkan dalam bajet 2022. Betul. Kalau kita lihat apa yang telah diumumkan atau kita dengar apa yang telah diumumkan semalam, saya ada beri beberapa contoh di mana kita dalam sesi-sesi libat urus ni ataupun sesi focus group, kita telah menggunakan idea-idea yang telah dikongsi dengan kita. Salah satunya adalah Dr. Shantish Kumar, baru-baru ini semasa sesi bersama golongan muda, dia telah mencadangkan supaya membangkitkan isu penyakit jarang jumpa. Semalam kita telah mengumumkan pertukan untuk penyakit ini. Begitu juga dengan dari segi e-sport, Aiman, golongan muda dia telah share dengan kita apa yang telah berlaku di Romania baru-baru ini, di mana Malaysia telah menjadi berjaya lah dalam acara e-sport ni. Tetapi yang lebih penting e-sport industri itu sendiri, industri sukan dan sebagainya. Dan kita juga telah mendengar berbagai lagi. Memang ada cadangan-cadangan yang bertindih dalam 50,000 itu. Tapi yang pentingnya kita mesti ada sifat terbuka, kerana cadangan-cadangan tu ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kita tak boleh guna semualah, kerana setengah tu cadangan yang sudah ada pun ataupun cadangan itu memerlukan peruntukan yang terlalu besar. Kadang-kadang kita kena lihat the pros and cons lah semua cadangan. Tapi banyak cadangan kali ini yang telah kita umumkan di dalam bajet kita adalah cadangan-cadangan yang kita terima sendiri daripada rakyat. Bagaimana untuk kita melihat Datuk Seri, kerana
50,000 cadangan tersebut, 80 sesi sumbangsaran dan sebagainya. Ini adalah bagaimana usaha pihak MOF sendiri mendekati golongan-golongan sasaran dan sebagainya. Namun apabila sehari selepas pembentangan bajet ini kita melihat komen-komen orang ramai mengatakan bahawa saya tidak dapat dan sebagainya kerana nama ataupun golongan mereka tidak disebut. Seperti ada yang mengatakan M40 tidak dapat apa-apa, ada yang mengatakan mungkin nelayan dan sebagainya. Bujang juga mengatakan mereka tidak ada bahagian dalam bajet 2022. Mungkin penjelasan Datuk Seri sendiri bagaimana bajet 2022 ini approach speech itu. Pertamanya ucapan itu sendirilah. Ucapan itu saya menggunakan masa yang lebih kurang 2 jam ya untuk mengucap mengenai bajet ini. Kalau saya nak sebut semua inisiatif-inisiatif dalam bajet 2022, mungkin saya habis pukul 10 lah. Lebih kurang 4-5 jam kalau saya nak habiskan. Jadi dalam buku kita, buku bajet itu ada lebih ada lampiran mengenai cukai-cukai, mengenai inisiatif-inisiatif dan sebagainya. Detailnya masih ada lagi. Jadi contoh yang disebut tadi untuk orang bujang, ya, kita ada untuk bujang yang tua dan juga bujang yang muda, mereka juga mendapat bantuan yang tapi kita tak sempat nak umumkan, tetapi dalam lampiran tu memang ada untuk bagi mereka yang memerlukan. Jadi satu lagi ialah dalam bajet ni kalau kita bercakap dengan rakyat kita, mereka nak dengar apa yang mereka dapat, ya. Di sini kalau kita lihat apa yang telah kita umumkan, ya, hampir semua rakyat Malaysia telah menerima sedikit sebanyak bantuan. Begitu juga dengan golongan M40, secara langsung atau secara tidak langsung. Ini dari segi pekerjaan contohnya. Pekerjaan yang kita jaminkan ini, kita telah buat program jamin kerja. Ini ialah komitmen kerajaan untuk memberi pekerjaan kepada 600,000 rakyat Malaysia. Di sini golongan M40 juga ada di situ, ya. Dan banyak lagi program-program. Ya, juga begitu juga dengan program subsidi upah. Kebanyakan yang menerima subsidi upah ini adalah golongan M40 itu sendiri. Bagaimana kita melihat maklumat yang diberikan ini, lampiran dan sebagainya, di mana mereka boleh dapatkan maklumat terperinci? Saya difahamkan ada laman sawang tertentu. Ya, sekarang kita telah lancarkan portal kita, portal manfaat. Kementerian Kewangan ada portal manfaat, MOF, apakah manfaat untuk anda. Jadi lawatlah portal kita, portal MOF kita ini, di mana kita ada, it's quite easy to use, just click rakyat ke, perniagaan ke atau apa, dan di situ adalah semua bantuan-bantuan yang kita berikan. Kita juga ada hotline kalau perlu information yang lain lebih mengenai bantuan-bantuan ataupun ada cadangan-cadangan untuk menambah baik apa yang telah diumumkan. Okey. Saya faham Wan Sharina ada banyak soalan. Saya tak tahu lagi soalan sebelum pergi Wan Sharina. Ini soal keluarga Malaysia. Kalau kita bercakap soal keluarga Malaysia, YB pernah sebutkan tentang ini, keluarga adalah bukan tentang ibu dan ayah, tapi adik-beradik, adik, kakak, abang dan sebagainya. Dan ini soal tolak ansur juga dalam keluarga tersebut. Bagaimana untuk kita dalam konteks Malaysia secara keseluruhan, keluarga Malaysia ini, tolak ansur bagaimana yang mungkin YB harapkan dalam konteks mengurus ekonomi ketika pandemik dan juga krisis ekonomi pada ketika ini? Bagaimana mungkin rakyat juga boleh memainkan peranan dalam pemulihan ini? Ya. Rakyat sebenarnya memainkan peranan yang besar dalam pemulihan ini. Kita ada konsep whole of nation, ya, ataupun pendekatan senegara, di mana rakyat bersama-sama dengan NGO, pihak swasta, bersama dengan kerajaan perlu kita berganding bahu untuk menolong memulihkan semula ekonomi negara kita. Memang kalau kita harapkan kerajaan sahaja, memang tak akan berjayalah kita dalam dari segi untuk memulihkan ekonomi kita. Jadi saya percaya kalau kita lihat apa yang telah kita umumkan dalam pakej-pakej sebelum ini, dan kita dapat lihat sendiri semasa negeri-negeri telah mula beransur ataupun beralih ke fasa yang seterusnya, terutamanya fasa 4, kita dapat lihat rakyat memang memainkan peranan penting untuk menjaga SOP itu terutamanya, ya, kerana kita belum masih lagi dalam peringkat pandemik, belum lagi peringkat endemik. Jadi rakyat memainkan peranan penting juga dari segi itu, ya. Okey, baik. Kita telah pun bercakap tentang perkara-perkara yang asas ataupun introduksi kepada bajet 2022 itu sendiri, bagaimana kita harus memberikan sokongan, memainkan peranan kita semua, dan apa yang membawa kepada pembentangan bajet 2022 dengan intipati sebegitu rupa semalam. Dan mungkin kita boleh pergi kepada satu-satu isu yang juga menarik perhatian rakyat. Antara perkaranya, Datuk Seri, ialah berkenaan dengan penjanaan 600,000 peluang
peluang pekerjaan pada tahun hadapan. Dan kita juga tahu bahawa sebelum ini antara situasinya ialah underemployment, penggajian pekerja separuh mahir dan tidak mahir yang ada. Dari segi pengangguran, cakap pasal pengangguran belia yang keluar dari universiti berbeza dengan mereka yang mungkin telah lama tapi tidak mendapat pekerjaan, dan bagaimana pula dengan yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan struktur ini sesuatu yang mengambil masa yang sangat panjang untuk mungkin diselesaikan secara penuh. Jadi bagaimana bajet 2022 address isu ini juga? Ya. Memang kalau kita kadar pengangguran sekarang bulan Ogos ni, yang ini data yang the latest data lah, ialah 4.6%. Ini satu improvement ya, berbanding dengan 5.3%, ya. Dia punya peak 5.3% pada bulan Mei tahun lepas. Tetapi masih lagi tinggi, ya, 4.6% ini berbanding dengan sebelum pandemik. Ya, sebelum pandemik ialah lebih kurang daripada 4%. Itulah. Jadi definisi full employment kita ialah 4% kita untuk tahun 2022. InsyaAllah memang kita punya unjuran pun ialah 4%. Inilah sebabnya kita membuat pengumuman mengenai program jamin kerja ni, yang kerajaan menjaminkan pekerjaan sebanyak 600,000 untuk rakyat Malaysia. Sebenarnya tahun ini pun kita telah mengumumkan program untuk memberi pekerjaan, lebih kurang menyasarkan penciptaan pekerjaan lebih kurang 500,000 pekerja. Alhamdulillah setakat bulan September ni hampir dah lebih, sebenarnya bulan September ni lebih 400,000 pekerjaan baru telah dicipta. Dan kerajaan percaya, confident lah, optimistik that sasaran 500,000 ni akan dicapai. Dan oleh itu kalau kita lihat dari kadar pengangguran apa yang ni bercakap tadi betul, terutamanya dari golongan muda kita, ya, memang kadar pengangguran lebih tinggi daripada total unemployment lah. Di sini kita memberi lebih fokus kepada golongan-golongan muda kita. Jadi kita ada macam-macam program, ya, yang membabitkan golongan belia, terutamanya yang baru saja keluar dari universiti. Ini terutamanya program perantis dan sebagainya. Okey, saya nak menyentuh tentang isu daya tahan program-program ataupun inisiatif yang dirangka ini. Pertama mungkin berkaitan dengan jamin kerja. Adakah ia benar-benar akan disesuaikan dengan kemahiran, kebolehan, kelayakan seseorang yang sedang menganggur itu, ataupun asalkan boleh bekerja saja dan mereka patutnya ambil kerja itu? Dan satu lagi, Datuk Seri, berkaitan juga dengan apa yang diumumkan semalam, iaitu bantuan untuk rakyat seperti program bantuan tunai dan mereka dalam golongan B40. Kita melihat ia sentiasa ada, tapi dari segi daya tahan isi rumah, bagaimana pula mereka ini kita sediakan dengan sebarang kejutan ekonomi contohnya? Ya. Jadi jamin kerja ni adalah program yang amat penting kerana kita tahu ramai rakyat Malaysia yang telah hilang pekerjaan ataupun hilang pendapatan. Di sini kita sebenarnya peruntukan untuk jamin kerja ni adalah besar. Peruntukan sejumlah 4.8 bilion ringgit disediakan untuk program ini. Dan di bawah program ini ada beberapa program, sub-program lah. Ya, contohnya kita akan buat hiring insentif ataupun pengambilan pekerja insentif. Ini kita sasarkan 300,000 pekerjaan, di mana kita akan memberi insentif kepada majikan, akan bagi subsidi kepada majikan untuk mengambil pekerja itu. Contohnya kalau ada pekerja yang OKU katakan, ataupun orang asli, ataupun banduan, bekas banduan, 6 bulan pertama 30% gaji dibayar oleh kerajaan. 6 bulan kemudiannya 40% dibayar. Bagi mereka, rakyat kita yang bergraduan, gaji akan dibayar 20% of the gaji pada 6 bulan pertama akan dibayar oleh kerajaan, dan 6 bulan kemudiannya, 6 bulan seterusnya 30% akan dibayar kerajaan. Ini peruntukan sebanyak 2 bilion diberi, dan kita jangkakan seperti saya sebut tadi 300,000 rakyat Malaysia. Begitu juga dengan MyStep. MyStep ni adalah satu lagi program di mana 80,000 pekerjaan akan dijamin oleh kerajaan. 50,000 tu pekerjaan itu akan dicipta oleh kerajaan sendiri, ya, melalui kontrak, dan lagi 30,000 oleh JLC. Ya, ini juga melalui kontrak. Jadi ini sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi inilah menunjukkan keseriusan, fokus kepada peluang pekerjaan. Ada banyak lagi, ada yang buat pendapatan sendiri. So kita ada program GLOW dengan MDEC, dan sebagainya.
Jadi yang paling penting ialah pemantauan. Ya, pemantauan di sini kita ada Majlis Pekerjaan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan kita memantau progres program-program yang telah saya sebut tadi. Saya rasa bukan saja soal tentang pekerjaan yang kita lihat, kerana pada akhirnya kita juga mahu memperbetulkan keadaan yang dihadapi oleh perusahaan mikro kecil dan sederhana, kerana pada akhirnya kesan berantainya adalah penyediaan peluang pekerjaan itu sendiri oleh mereka. Bagaimana kita melihat di bawah bajet 2022 ini ada banyak yang diumumkan untuk PMKS, namun memastikan bahawa mereka ini cukup resepi pemulihan itu untuk PMKS dalam bajet 2022. Kerana apabila kita mendengar sebelum ini, mereka mengatakan bahawa mungkin subsidi upah ada beberapa mengatakan tak cukup dan sebagainya. Namun bajet 2022 bagaimana ia memenuhi semua tuntutan ini? Ya. Jadi bajet 2022 ini fokus kepada perniagaan agak besar. Keseluruhannya kerajaan akan memberi peruntukan dari segi jaminan, equity dan juga pinjaman. Semuanya berjumlah 40 bilion ringgit. Peruntukan ini besarnya kepada PMKS lah, perusahaan mikro kecil dan sederhana. Kita telah membuat tekun contohnya untuk perusahaan mikro. Kita membuat peruntukan pada tekun di mana mereka boleh meminjam sehingga RM10,000 pada kadar 0%. Begitu juga dengan BSN ini untuk syarikat yang besar sikit, dia boleh pinjam sampai RM75,000 untuk kadar 0% pada 6 bulan pertama. Ini diberi juga moratorium 6 bulan. Sama juga dengan tekun itu. Sebanyak lagi kita juga memberi peruntukan melalui bank-bank lain, bank pembangunan, agrobank dan sebagainya. SME bank juga. Dan kita meneruskan program subsidi upah untuk sektor-sektor yang tergesa ini, terutamanya sektor pelancongan. Jadi di sini bantuan-bantuan yang kita telah umumkan, kita harap dapat menolong PMKS kerana mereka mencipta lebih kurang 70% pekerjaan untuk rakyat kita. Kalau kita lihat apa yang telah berlaku dari segi syarikat-syarikat kita yang terutamanya PMKS, dia ada problem masalah aliran tunai ataupun working capital lah, di mana kalau mereka dapat moratorium, dia nak pinjam susah kerana mereka bank selalu mengatakan you are now restructuring, jadi loan tu kena restructure, nak bagi pinjaman baru dia takutlah. Di sini kerajaan memberi jaminan kepada bank-bank supaya jangan risau, teruskan pinjaman. Kita akan memberi jaminan bahawa kalau syarikat tersebut tidak dapat membayar, kerajaan akan step in lah untuk menolong syarikat-syarikat tersebut untuk membayar pinjaman tersebut. Ya. Inisiatif ataupun equity, berkaitan dengan equity itu juga adalah antara perkara pertama yang kita persiapkan. Yes, betul. Ini tak pernah dibuat sebelum ini. Ini equity, dan ini bukan saja di peringkat PMKS, sama juga dengan company syarikat-syarikat besar, termasuklah syarikat yang tersenarai di bursa, ya. Di mana kita di syarikat tersenarai bursa itu kita buat peruntukan lebih kurang 3 bilion, ya. Kerana kita tahu ada banyak syarikat yang sebenarnya bagus, tetapi akibat pandemik ini mereka tidak dapat membuat keuntungan setengah itu terpaksa gulung tikar. Bukan sebab syarikatnya tak bagus ataupun not doing well, sebenarnya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi equity ini banyak membantu kerana as you know, kalau kita lihat dari segi gearing, banyak syarikat-syarikat ini gearing dah begitu tinggi, ya. Jadi kalau bank-bank nak membagi pinjaman ataupun even agensi-agensi kerajaan nak bagi pinjaman, mereka akan lihat gearing. Kalau gearing itu terlalu tinggi, ini terutama untuk syarikat mid-tier ni lah, dengan syarikat besar ni, mereka tidak dapat pinjaman yang diperlukan untuk syarikat itu bermula semula ataupun syarikat itu untuk berkembang. Jadi di sini kita ada buat program equity di mana kerajaan akan menjadi partner, ya, untuk masa yang ini ada our redeemable preference shares contohnya, dan kita akan masuk ke equity, dan bila pemilik syarikat ataupun syarikat itu ada duit, dia boleh bayar kita kemudian, ya, melalui debt ataupun bayar terus. Satu idea menarik saya, Wan Syarina. Ya, betul. Dan saya sebenarnya nak tanya soal ini berkaitan dengan PMKS juga selepas ini, Datuk Seri, kerana kalau dilihat ia akan berkaitan dengan daya tahan PMKS itu sendiri. Yeah. Kerana walaupun kita menyebut tentang masalah aliran tunai, masalah pandemik dan perkara lain, ia juga berbalik kepada
kualiti perkhidmatan dan produk yang mereka tawarkan, bagaimana pula sokongan kerajaan terhadap itu, kerana kalau mereka mungkin berjaya tahun ini tapi kemudian tergandas pada masa-masa yang lain, tahun depan kita akan kembali untuk bercakap tentang mereka lagi sekali, Datuk Seri. Tapi sekarang saya difahamkan kita berehat seketika. Betul, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kita masih lagi membincangkan tentang pasca bajet 2022 yang memperuntukkan terbesar pada tahun ini. Tadi kita bercakap soal PMKS. Ya, betul. Dan saya nak tambah sedikit, Najib Sunayam, bersama-sama dengan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan kita yang ada bersama-sama dengan kita sekarang ini. PMKS telah pun dilihat diberikan kerajaan fokus dan perhatian dengan menerusi pelbagai inisiatif dan bantuan, Datuk Seri. Itu bahagian kerajaan. Tapi bagaimana pula dengan pemerkasaan minda rakyat sebagai sistem sokongan yang sepatutnya akan menjayakan agenda ini? Maksudnya kita beli barangan buatan PKS kita beli barangan buatan Malaysia dalam masa yang sama, kualiti produk, kerana kita tidak mahu juga pengguna kita menjadi pengguna yang tidak bijak. Mereka hanya mahu membeli produk yang betul-betul berkualiti dan dijamin daya tahannya. Datuk Seri. Ya, kita kerajaan melalui KP dan HCP ada melancarkan kempen beli barangan Malaysia sebenarnya. Saya setuju yang apa yang disebut tadi, ekonomi domestik ini amat penting untuk kita memantapkan lagi ekonomi tempatan kita. Ya. Jadi salah satu inisiatif yang kita umumkan semalam adalah inisiatif e-Start, ya, ataupun dulu yang diumumkan dalam bajet 2022 semalam. Kita akan menggunakan syarat di mana e-wallet ini, walaupun dia masuk dalam e-wallet, tetapi hanya digunakan secara fizikal. Jadi kalau kita pergi ke kedai-kedai lokal kita ni, dan sebenarnya lokal ni insya-Allah dia kalau ada e-wallet punya mesin tu, dia boleh berbelanja di situlah. Itu salah satu cadangan. Dan kita juga ada Shop Malaysia Online dan Go E-commerce onboarding yang peruntukan yang kita umumkan semalam yang lebih kurang 250 juta ringgit. Jadi kita dan juga di mana kita mempromosikan barangan-barangan buatan Malaysia secara online. Dan ini adalah peruntukan yang besar yang diberikan. Program penghasilan dan pembelian produk tempatan juga termasuk kempen beli barangan buatan Malaysia. Ini telah saya sebut tadi. Ada juga program jualan Malaysia dan program khazanah alam industri, ya, jualan langsung. Ya, ini semuanya peruntukan diberi lebih kurang 33 juta ringgit. Kita gunakan logo buatan Malaysia ni yang terutama bagi produk yang dijamin sikitlah, ya, the good quality products, sebagai rujukan utama kepada agensi kerajaan dan syarikat yang terlibat dalam perolehan kerajaan. Jadi kerajaan pun through our agencies dan kementerian kita bila buat perolehan ingin melihat lebih banyak barangan Malaysia yang dibeli. Jadi logo buatan Malaysia itu penting. Kita ada juga program penjajahan optik kesihatan, ya, untuk mengkaji luas kepada sektor keselamatan dan pertahanan bagi menggalakkan pembangunan industri tempatan. Dia bukan saja produk-produk runcit ni, dia juga produk-produk yang lebih besar. Jadi di sini kita ada yang penting mereka juga memerlukan latihan dan bimbingan syarikat-syarikat ini, bukan saja dari segi permintaan demand side daripada pengguna-pengguna kita, consumer kita, tapi juga syarikat-syarikat ini mesti understand how to sell this product. Jadi program latihan dan bimbingan kita juga buat skim pembiayaan mudah untuk mereka juga, termasuk skim pembiayaan mudah 0%, ya, selama 6 bulan pertama untuk menolong mereka ini. Jadi masih ramai sebenarnya yang beranggapan banyak jenama-jenama kita yang sebenarnya famous tapi mereka ingat negara lain punya jenama-jenama, macam British India contohnya. Of course kita tahu Selangor kita, Borneo dan sebagainya. San Francisco Coffee, semua ni sebenarnya branding kita dari segi retail lah. Ya, tapi over the years ni kita dah seen lah lebih banyak local brand-brand tempatan ini yang berjaya bersaing dengan brand-brand luar negara. Jadi memang betul, saya setuju kita perlu ubah minda rakyat dalam hal ini.
dan sebenarnya kita mampu menyaingi compete dengan banyak barangan luar negara. Okey. Datuk Seri, kalau kita melihat kepada belanjawan 2022 ini adalah kepada akarnya lah, kalau kita melihat kepada belanjaan 332.1 bilion ringgit terbesar. Ini angka yang besar lah kalau kita dengar secara keseluruhannya. Sudah pasti ramai yang bertanya, pihak pembangkang juga sebenarnya bertanya, bagaimana untuk menampung perbelanjaan ini? Apabila kita melihat bahawa tekanan fiskal kita pada ketika ini yang memanglah semua orang pun dah tahu, bagaimana bajet 2022 ini ditampung perbelanjaan kita dengan pengenalan cukai baharu hanya adalah satu dan juga mungkin kita akan tapis ataupun minimumkan keterisan dan sebagainya tanpa cukai penggunaan dan sebagainya. Bagaimana ini ditampung? Ya, kita selain daripada cukai atau hasil, hasil kita ada cukai langsung dan juga cukai tak langsung. Cukai langsung of course daripada lembaga hasil dalam negeri dan cukai tak langsung daripada custom. Satu lagi ialah dividen-dividen yang kita terima daripada JLC dan JLIC dan juga syarikat-syarikat berkaitan kerajaan. Di sinilah hasil kerajaan. Jadi memanglah hasil kerajaan, unjuran kita tak cukup untuk tahun 2022 untuk membiayai semua program-program yang kita telah umumkan semalam, terutamanya projek-projek yang besar. Kita ada perbelanjaan pembangunan dan juga perbelanjaan mengurus. Jadi oleh itu kita ada defisit. Defisit kita seperti saya umumkan semalam berdasarkan pertumbuhan KDNK di antara 5.5 dan 6.5%. Defisit kita tahun depan unjurannya ialah 6%. Ini adalah lebih baik daripada defisit pada tahun ini yang dijangka 6.5%, tetapi kerana KDNK kita dijangka bertambah baik pada tahun hadapan. Jadi ini menurunkan kadar defisit walaupun kita mempunyai fiscal expansionary ataupun policy fiskal mengembang ini, di mana kita punya bajet ini jumlahnya besar, 332.1 bilion ringgit. Jadi 6% ni lebih kurang 100 bilion lah defisit kita yang perlu dibiayai melalui hutang. Jadi di sini kita alhamdulillah mempunyai keupayaan lagi untuk meminjam pada tahun hadapan dan dengan defisit kita dalam 600 ni dapat membiayai. Ini disebabkan kita telah juga berjaya mendapat kelulusan parlimen baru-baru ini, di mana kita telah membentangkan 2 rang undang-undang. Satu rang undang-undang untuk menaikkan had ceiling kumpulan wang COVID daripada 65 hingga 110 bilion ringgit. Ini dari dengan penaikan ceiling ini kita dapat menggunakan kelulusan ini untuk membiayai berbagai inisiatif-inisiatif yang kita umumkan baru-baru ini. Begitu juga dengan kadar hutang kita ataupun dari segi had statutory hutang kerajaan. Ini kita telah berjaya di parlimen, mendapat kelulusan parlimen supaya ditingkatkan lagi daripada 60% kepada 65% KDNK. Jadi kita telah dengan kelulusan ini kerajaan mempunyai ruang juga untuk meminjam lebih dan berbelanja lebih untuk menolong rakyat kita, kesejahteraan rakyat dan juga kelangsungan perniagaan. Jadi cabaran utama semestinya dalam menyediakan satu bajet itu kita nak memenuhi keperluan pelbagai pihak, terutamanya apabila kerajaan kita dalam keadaan post pandemik ataupun tahun depan kita punya assumption ialah ekonomi kita semuanya dibuka dalam kita hidup dalam norma yang baru. Saya ingin tekankan ialah walaupun had hutang ataupun perbelanjaan ini nampak besar, tetapi yang lebih penting ialah kemampuan kerajaan untuk membayar semula pinjaman tersebut. Yang sama penting ialah kita lihat bagaimana kalau kita pull the brake terlalu cepat, di mana kita tiba-tiba tak nak spend as much ataupun membuat polisi fiskal yang mengembang, artinya ekonomi kita tidak dapat bermulih lebih cepat daripada apa yang kita harapkan. Jadi apa yang menjadi tanggungjawab kerajaan ialah untuk memastikan kewangan kerajaan stabil, kekal stabil, supaya kerajaan bersedia dan berupaya untuk melaksanakan langkah kitaran balas juga, counter cyclical sekiranya
situasi krisis berlaku. Kita pada tahun 2020, masa pengumuman bajet 2021, kita menjangkakan tahun ini tahun recovery. Tapi sebelum tu memanglah belum ada lagi vaksin dan sebagainya, belum ada Delta variant. Jadi kita mesti tak boleh beranggapan yang situasi ini tidak, insya-Allah kita taklah. Tapi kita tak boleh, we must always expect mesti ada plan B jugalah, ya, ataupun expect the worst juga. Terima kasih. Okey. Saya nak menyentuh tentang perkara itu juga, Najib. Mungkin menurut rapat kepada apa yang Datuk Seri sebutkan, kerana apabila kita namakan ia sebagai bajet pemulihan, tentu saja ia membawa idea tentang sebuah kebangkitan setelah kita jatuh. Namun bercakap tentang COVID-19 dan impaknya ini, kita tidak pernah tahu apa yang boleh berlaku seperti Datuk Seri sebutkan. Di United Kingdom sekarang ini contohnya, mereka ada purata kes 40,000 sehari. Tapi Liverpool menang boleh peluk-peluk, dakap-dakap. Bukan Manchester United kan? Bukan. Okay. Saya Liverpool. Selamat. Itulah dia. Tapi adakah kita akan bersedia dengan perkara yang tersebut? Maksudnya bila bercakap tentang bajet pemulihan ini, kita hanya akan jalan terus sahaja, ataupun kita perlu bersedia untuk kemungkinan kita jatuh semula seperti yang kita alami tahun ini dan tahun lepas. Ya, kita sebenarnya ada banyak pelajaran yang kita perlu belajarlah, the learnings lah, ya. Kerana sebelum ini kita dapat lihat bagaimana UK yang disebut tadi telah berjaya menurunkan bilangan kes, ya, terutamanya bilangan kematian, ya. Dan baru-baru ini kerana SOP itu tidak dipatuhi ataupun mereka SOP-nya tidak begitu ketat, ya. Memang mereka benarkan pun, kalau tak silap saya, rakyat mereka tidak perlu memakai mask dalam ini macam it's up to you lah kalau nak pakai ke tidak. Di sini SOP-nya masih lagi mask, kita tiga ni pun pakai mask walaupun duduk jauh ni kena pakai mask. Jadi apa yang penting ialah kita belajar dari kesilapan sebelum ini ataupun kesilapan negara-negara lain. Kita jangan ulangi kesilapan kita juga, di mana pematuhan SOP itu amatlah penting, ya. Jadi di sini itulah pentingnya saya sebut mengenai langkah kitaran balas tu, counter cyclical tu. Kita di pihak kerajaan ni, terutamanya Kementerian Kesihatan, saya tahu mereka risau kalau tengok rakyat kita ni tidak, ni kesian frontliners kita telah bekerja betul-betul begitu lama, ya, untuk menangani pandemik COVID-19 ini. Jadi saya berharaplah rakyat kita lebih fokus juga kepada SOP, kerana masa-masa PKP ni, ya, bila kita dah buka balik semula ekonomi secara berfasa dan secara selamat, benda-benda yang dulu kita take for granted, keluar makan bersama family, benda-benda macam ni dulu kita macam tak terfikir pun, kan, benda ni tak boleh dibuat. Jadi saya harap itulah, you need to sometimes remind ourselves lah, apakah kesannya, kerana the life and livelihood ni, balance between nyawa dan mata pencarian ni, kita tidak mahu buat pilihan, ya, kerana kedua-duanya penting. Jadi yalah, tapi alhamdulillah kadar vaksinasi pun agak tinggi, ya. Vaksinasi adult vaccination dah melebihi 96%. Kita dah start booster vaksin, yang ketiga, ya, ataupun vaccination, the third vaccination. Dan semalam juga dalam ucapan bajet saya, kita telah buat pengumuman bahawa peruntukan untuk pemberian vaksin telah adalah 140 juta dos, ya. Ini 140% dos, 140% rakyat Malaysia akan menerima 3 dos yang dibiayai oleh kerajaan, ya. Itu menunjukkan komitmen kerajaan. Saya juga ingin mengambil peluang ini mengucapkan terima kasihlah kerana pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan bersama-sama sebelah suara meluluskan penggunaan wang daripada kumpulan wang amanah negara baru-baru ini untuk membeli dan untuk membiayai program vaksinasi ini. Okey, saya nak kembali sedikit saja kepada fiskal itu, kerana apabila kita melaksanakan program di Astro Awani, Common Sense Awani, kita berjemput YB ketika itu bersama dengan anak muda untuk membincangkan pelbagai idea. Salah satu idea yang saya kira amat menarik disuarakan iaitu bagaimanakah pungutan ataupun pengenalan cukai baharu harus dilaksanakan. Ada idea tentang capital gain tax, ada tentang windfall tax dan sebagainya. Tapi dalam bajet 2022 diperkenalkan cukai makmur dan diperjelaskan ini berbeza dengan windfall tax dan sebagainya. Bagaimana ini diolah formulanya supaya ia kena dengan situasi semasa, memahami kehendak dan juga keadaan semua pihak? Ya.
Memang tadi kita sebut pasal hasil dari segi fiskal, kerana setahun ini juga unjuran kita pada tahun inilah tahun 2021 kerana ekonomi telah mula-mula kita ingat kita unjurkan ekonomi mengembang antara 6.5 hingga 7.5%. Tetapi sekarang unjuran baru kita antara 3 hingga 4% ya, kerana PKP yang telah kita lancarkan dululah bulan Mei dan Jun. Jadi suku ketiga memang negatif lah. Ya. Suku keempat, alhamdulillah ekonomi dah buka semula dan hasil kita memang ada very strong positive correlation dengan KDNK kita. Jadi pada tahun hadapan kita nak terus berbelanja untuk menolong rakyat dan juga peniaga kita. Kita perlu menaikkan hasil kita. Dari segi hasil kepada KDNK memanglah naik. Bila KDNK naik, hasil naik tapi tak cukup. Jadi kalau kita lihat apabila kita dengar cadangan-cadangan yang diberi oleh golongan muda dan begitu juga dengan cadangan yang lain, banyak pihak-pihak yang mencadangkan kepada kita supaya kita buat windfall tax, satu contohnya. Satu lagi yang sebut tadi Najib sebut tadi capital gain, capital gain tax. Di sini kita telah menimbang kedua-duanya secara dengan mendalam. Capital gain tax ini susah sikitlah kerana ia memberi kesan yang buruk kepada pasaran saham kita dan juga pelabur-pelabur asing dan juga pelabur-pelabur tempatan. Jangan lupa pelabur tempatan kita yang besar seperti KWSP, PNB, Tabung Haji, LTAT semua banyak melabur di dalam pasaran saham kita. Dan kita juga harus lihat adakah negara-negara jiran kita melakukan ataupun ada capital gains tax ni. Tak ada. Ya, tak ada negara-negara jiran kita ataupun negara-negara di Asia, Hong Kong ke Jepun, tidak ada. Ya. Yang jadi kita kata no, ya, kita kata janganlah buat ini kerana net akan negatif. Lepas tu kita lihat windfall tax. Ya, windfall tax ini salah satu cadangan juga, banyak cadangan, ada juga ahli-ahli parlimen yang mencadangkan supaya windfall tax dikenakan buat sekali saja, one off ya, kerana bukannya selalu. Kerana ada syarikat-syarikat yang dapat keuntungan. Ada yang mencadangkan supaya windfall tax ini dikenakan kepada glove companies, ya, sarung tangan ni, rubber glove companies. Tetapi kalau kita lihat dari segi prinsipnya, kalau kita mengenakan windfall tax kepada satu-satu industri, ini akan mengakibatkan FDI kita tak masuk nanti. Kerana pelabur-pelabur asing ataupun pelabur tempatan akan berfikir, oh ini kalau kita buat banyak duit, walaupun kerana ini kerajaan akan adakan cukai windfall tax ke atas kita, terutamanya sektor ini saja. Kenapa tak sektor lain? Ya, jadi kita nak ambil a more holistic approach. Ya, in other countries dia panggil progressive ataupun prosperity tax. Ya. So kita lihat, okey, syarikat mana yang patut jadi kita tengok, okeylah, semua syarikat yang mendapat keuntungan luar biasa lah ataupun keuntungan yang besar semasa pandemik. Kita buat kajian, jadi syarikat-syarikat yang membuat keuntungan lebih 100 juta ya, akan dikenakan cukai 33%. Kosong hingga 100 juta akan bayar cukai 24%, hanya 101 juta dan ke atas dia akan bayar cukai 33%. Dan ini saja one off. Jadi kalau kita lihat analisa-analisa ataupun pendapat-pendapat cukai expert kita selepas kita mengumumkan, mereka semua banyak bersetuju. Ya, inilah ya, kerana hanya syarikat-syarikat yang mendapat keuntungan besar lebih 100 juta yang dikenakan cukai yang lebih. Cukai lebih itu 9% lebih daripada yang biasa saja, bukannya banyak sangat pun. Tetapi ini dapat membantu untuk membiayai terutamanya kos kesihatan kita yang tinggi di akibat pandemik COVID-19 ini. Okey. Baik, kita akan berehat seketika sekali lagi, Najib, ya. Kita akan kembali untuk blok terakhir selepas ini bercakap tentang bajet 2022 dari rakyat untuk rakyat. Teruskan bersama-sama kami.
Diskusi pasca bajet 2022 yang dibentangkan di Parlimen pada semalam RM332.1 bilion. Ramai yang mendapat manfaat. Perinciannya ada di laman web yang disediakan. Datuk Seri tadi pun ada terangkan. Mungkin kita nak ke topik seterusnya. Penjawat awam saya difahamkan. Betul. Kerana Najib dah mulakan dulu apa yang dibangkitkan oleh pembangkang dan sebagainya. Ini bukan dari pembangkang politik tapi pembangkang yang tidak berapa bersetuju dengan penjawat awam dapat RM700 yang memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam, implikasi keuangannya RM1.3 bilion. Jadi ada yang kata Datuk Seri penjawat awam ni masa PKP pun dah lah tak terjejas kerana pendapatan bulanan ada. Sekarang ini ada pula bantuan. Jadi mewakili penjawat awam yang sebenarnya berterima kasih Datuk Seri. Mungkin boleh kita dengar jawapan dari Datuk Seri mengapa kerajaan memutuskan untuk menambah apresiasi kepada penjawat awam ini. Wan Sharina dapat juga? InsyaAllah dapat. Alhamdulillah. Jadi, memanglah yang ada yang saya pun dengar, sebelum ini pun ada, tahun lepas pun ada juga yang mengatakan tahun depan kita memberi RM600, lepas tu tahun ini ternaikkan kepada RM700 kepada pejabat awam kita. Kalau kita mengambil, sebenarnya kalau kita be bit more objektif, kalau kita melihat dan mengambil kira usaha penjawat awam dalam menjayakan program imunisasi COVID kebangsaan, dalam menjayakan program pemulihan negara, terutamanya kita dapat lihat kejayaan kita mengurangkan kes COVID, kes-kes di dalam kapasiti ICU kita pun dah berkurangan. Mereka kita buka semula ekonomi. Kita tengok pegawai-pegawai kesihatan kita, termasuklah penguasa SOP ni pun kadang-kadang daripada Kementerian Sumber Manusia, daripada Ministry of International Trade Industry MITI, dan semua lagi Sekatan Jalan Raya kita, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan daripada kementerian, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka semua tahun ini memang banyak telah menolong rakyat kita. Cuti pun dibekukan, Datuk Seri. Cuti pun dibekukan. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kita bandingkanlah, saya pun daripada swasta dulu. Kalau ini tidak merupakan kadar yang berlebihan kalau kita bandingkan dengan bonus sektor swasta. Tapi memang dan saya harap Wan Sharina gunalah duit itu untuk belanja, kita ekonomi kita dapat pulih semula dengan beli barang-barang buatan Malaysia. Okey. Insya-Allah. Okey, baik. Bercakap tentang bajet 2022 itu sendiri, Datuk Seri, kan. Kita nak tahu juga di sebaliknya, Najib, dan mungkin Najib nak tanya dulu tentang ini. Okey. Ini adalah berkaitan dengan kerana kita selalu mendengar Datuk Seri selalu keluar di kaca TV menerangkan tentang sama ada bajet 2022 ataupun apa-apa saja berkaitan dengan kewangan negara, berkaitan dengan Kementerian Kewangan adalah YB sebagai seorang Menteri Kewangan. Namun untuk seorang Tengku Zafrul mungkin, kerana apabila menjawat jawatan ini adalah dua bajet ini adalah amat kritikal ketika negara berdepan pandemik, krisis kewangan, krisis kesihatan dan sebagainya. Rasa seorang Tengku Zafrul untuk menguruskan kedua-dua ini, kalau boleh dikongsikan mungkin untuk rakyat Malaysia faham juga. Cabarannya sebenarnya amat besar. Betul apa yang Najib kata tadi, tahun 2021 dan sekarang tahun 2022, dua bajet ni amat penting kerana kita dalam situasi di mana negara kita belum lagi kembali pulih daripada pandemik COVID-19. Kita ada krisis ekonomi dan krisis kesihatan. Krisis politik juga lah. Tapi yang dua yang penting, krisis kesihatan dengan krisis ekonomi. Kita dapat lihat di sini pelbagai pihak memerlukan bantuan dan sokongan. Kita kena imbang antara life and livelihood. Kita perlu melihat daripada pelbagai aspek dalam penyediaan bajet ini. Sebenarnya nyawa dan mata pencarian ini kedua-duanya penting. Dan semasa penyediaan bajet 2022 ni, seperti saya sebut tadi, saya berjumpa dengan pelbagai pihak. Saya pun dalam perjumpaan itu belajar banyak benda juga. Memang beza apa yang saya buat sebelum ni dengan sekarang, daripada segi isu-isu yang dibangkitkan. Tetapi yang samanya ialah pemantauan itu penting, execution. Jadi dalam bajet 2021 pun kita memantau dengan lebih intensif, dan kita pun juga belajar daripada apa yang kita buat dalam bajet sebelum ini. Jadi bajet ini saya percaya lebih menyeluruh, ianya boleh dikatakan bajet from the people sendiri and for the people, dan juga kita dapat lihat bahawa perbincangan yang diadakan dalam tempoh
penyediaan bajet ini menggambarkan bagaimana rakyat Malaysia ni kalau memberi pendapat-pendapatnya memang banyak yang boleh digunakan. And pendapat ni memang inklusif in terms of it's about being inclusive lah. Ya. Kadang-kadang kita di sini di kementerian ataupun di kerajaan, kalau kita tak turun padang tu bahaya. Ya. Dan saya percaya dengan rakan-rakan kabinet saya sendiri, ramai semua sekarang turun padang untuk mendengar sendiri. Jadi rancangan saya lepas ini ialah untuk lepas pengumuman ni semalam, ya, kita kena turun padang juga memantau keberkesanan ataupun keberhasilan pengumuman-pengumuman yang kita telah buat, dan juga turun padang untuk memberi explanation lah kepada mereka supaya mereka tahu. Setengah tu tak tahu pun dia orang dapat, ataupun dia tak tahu pun mereka layak. Ya, tak tahu pun, terutamanya kadang-kadang golongan PMKS ni tak tahu bantuan tu ada untuk menolong masyarakat. Jadi kita kena turun padang untuk memberitahu juga. Kadang-kadang kita ni, okey, kita dah buat pengumuman, yang mana kadang-kadang kita tak wawarkan apakah pertolongan atau bantuan yang ada. Jadi itu sebab portal yang kita sebut tadi itu penting, yang sudah dilancarkan tadi. Jadi saya rasa kerja kita ni belum selesai lagi. Kadang-kadang orang ingat, dah ucapan dah bajet, habis dah, buku bajet dah keluar, buku anggaran peruntukan semua dah keluar, kita boleh rehat. Tapi sebenarnya kerja itu bermula selepas pengumuman bajet itu. It's about preparing, kan. When you plan for something, sebenarnya mereka kata is only 1% of it. 99% is about pelaksanaan, 99% is about execution. Okey, sedikit lagi kerana Datuk Seri juga menyebut begitu berbezanya kehidupan sebelum ini sebagai seorang ahli korporat, dan ramai juga yang mengesan nilai sentimental di sebalik pembentangan angka-angka dan juga data yang kompleks menerusi pembentangan bajet. Dan YB sendiri dalam ucapan sentiasa menyelitkan dan menyebut tentang kasih sayang, tentang kekeluargaan, dan juga ada ayat-ayat yang menggambarkan kedekatan dengan Yang Maha Pencipta. Jadi pada satu bahagian saya nak petik, Datuk Seri menyebut, kami sayang semua, kami sentiasa ada untuk menjaga kamu semua. Subliminal message yang mewujudkan perasaan kekitaan dan sifat human being daripada pada pendekatan yang paling humble sekali. Jadi approach Datuk Seri sendiri sebagai seorang Menteri Kewangan, tapi dalam masa yang sama sebagai seorang manusia yang mengetuai 2 kali penghasilan dan pembentangan bajet di negara kita, apa yang paling penting pada Datuk Seri dalam merangka bajet itu? Ya. Yang paling penting buat saya lah, saya percaya penting juga untuk dari tim MOF yang menyediakan bajet ini ialah kita nak lihat apa yang kita umumkan ini, terutamanya yang menolong rakyat ni. Kalau kita tolong perniagaan pun sebenarnya menolong rakyat dari segi pekerjaan. There's a lot of spillover effect. Is whether sama ada bantuan ini betul-betul bantuan yang diperlukan. Ya, satu. Tapi yang lebih penting, apa yang saya sebut tadi, kalau betul bantuan itu diperlukan dan kita berjaya mengumumkan apa yang diperlukan, sama ada mereka betul-betul menerima bantuan ini. Kerana kalau kita lihat, memang kadang-kadang ada yang tercicir disebabkan pelbagai sebab. Satu sebab mereka tidak tahu ataupun tidak layak. Keduanya, dari segi database mungkin tidak ada dalam database kerana mereka tidak membuat pendaftaran, ataupun mereka tidak, ataupun ada sistem error dan sebagainya. Kita dapat lihat bahawa bias kebasahannya lebih 95% lah yang kita dapat berjaya dari segi ini, tapi ada juga dari segi data tu yang ada tercicir. Jadi dalam penyediaan bajet ni, itulah kerisauan saya sebenarnya. Satu ialah adakah apa yang diumumkan ini relevan kepada target market kita, ya. Orang OKU ke, orang asli ke, Felda ke, PMKS ni ke, ataupun syarikat yang lebih besar, pada pejabat awam. Adakah ini yang mereka betul-betul mahu? Adakah relevan? Yang keduanya yang saya sebut tadi, sama ada apa yang diberi itu berhasil ke tidak, dapat ke tak. Yang ketiga, yang terakhir ialah keberhasilan ataupun outcome. Katakan kita memberi pertolongan kepada syarikat A ni, ya, syarikat A ni, sama ada syarikat ini berjaya atau tidak lepas pertolongan itu diberi. Pertolongan dari segi bantuan equity ataupun bantuan pinjaman kos rendah ni dan moratorium dan sebagainya. Kadang-kadang tolong dapat duit tetapi syarikat masih lagi gagal. Jadi
itulah kerisauan kita lah, sama ada apa yang kita beri itu mencukupi atau untuk mereka berjaya dalam tempoh krisis pandemik COVID-19 ni lah. Ya. Bukan itu saja, kalau kita melihat dasar yang dibentangkan ini ataupun apa yang kita rancang dan sebagainya, pada akhirnya komunikasi itu yang menentukan kejayaan juga untuk orang ramai faham, PMKS juga faham apa yang tersedia dan sebagainya, kerana ada kalanya PMKS ini mereka tidak tahu apa yang tersedia untuk pergi ke mana dan sebagainya. Ini amat penting. Betul. Kalau kita melihat di MOF sendiri, untuk laksana sebagai contoh, setiap minggu dimaklumkan di mana tahap kita ketika ini dan sebagainya. Untuk bajet 2022, bagaimana ini mungkin akan dilaksanakan? Ya. Kita akan teruskan pemantauan secara detail ni setiap minggu. Sebenarnya minggu depan adalah laporan laksana yang ke-75. Ya. 75 minggu kita membuat laporan dari segi pelaksanaan dan juga keberhasilan inisiatif-inisiatif dalam pakej-pakej bantuan dan pakej-pakej rancangan yang diumumkan. Sekarang kita nak buat apa yang kita telah buat untuk pakej-pakej bantuan dan rancangan, ya, pemulih, permekasa dan sebagainya, prihatin dan sebagainya, dalam bajet 2022 juga. Di sini dalam ucapan saya telah mengumumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempengerusikan jawatan kuasa ini. Kementerian Kewangan akan menjadi sekretariatnya, dan saya bercadang, saya nak bercadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya kita juga buat laporan mungkin every week kalau boleh kepada rakyat tentang progres apa yang kita janjikan kepada rakyat. Kerana dengan komunikasi setiap minggu ni pun rakyat mungkin dan tahulah apa yang ada sebenarnya. Kadang mereka pun tidak tahu, itu yang salah satu isu. Dan kadang-kadang kita pun, the good thing about being transparent ni ialah kalau kita tak meet kita punya target, kita kena bagi tahu. Jadi put pressure on our team jugalah, kepada agensi pelaksana kita, di mana agensi pelaksana di seluruh kerajaan lah. Kalau kita kata okey, ini tak belum lagi buat, tapi janji dah buat bulan Februari. Tapi saya kena umumkan dalam laporan saya kerana mengatakan bulan Februari inisiatif A ni patutnya sudah dirancangkan, belum lagi. Saya kena sebut. Jadi yang it actually gives pressure in terms of accountability lah. Dari segi accountability dan tabik urus akan lebih baik juga kalau dengan laporan-laporan. Kalau kita tak ada laporan setahun sekali, orang tak susahlah. Itu salah satu sebabnya pemantauan itu penting, tapi laporan itu juga sebenarnya penting. Kalau pantau sendiri je no point. Kita kena be transparent ke manakah kita pada buat masa itu. Okey, saya kira kerana itu juga yang dijanjikan oleh Datuk Seri dan juga tim bajet tim MOF, itu ketelusan dan ingin dilihat dalam apa jua yang dilakukan ini. Dan mungkin kalau secara konklusi pada akhir perbincangan kita ini, harapannya untuk Datuk Seri melihat bajet 2022 ini dapat betul-betul sampai kepada mereka yang disasarkan dan inisiatifnya berjalan mengikut rangka masa yang dibayangkan sendiri, secara keseluruhannya wawasan Datuk Seri dan sasaran untuk tahun akan datang 2022 dari aspek melihat kemenjadian bajet 2022 ini. Jadi dari segi outcome atau kemenjadian bajet 2022 ini ialah satunya ialah KDNK kita, ya, sama ada anjuran KDNK untuk tumbuh, ya, tahun depan 5.5 antara 5.5 ke 6.5% KDNK tercapai atau tidak. Satu. Kedua ialah pengangguran, ya. Satu lagi KPI yang penting, kerana kadar pengangguran sekarang ialah 4.6%. Kita telah menyebut bahawa kadar pengangguran target kita paling tinggi 4%, ya. Yang ketiganya ialah daripada segi ialah link pekerjaan tadilah, pengangguran, kita mestilah mencipta dan menunaikan janji kita untuk memberi jaminan kepada rakyat Malaysia untuk mencipta 600,000 pekerjaan. Dan terakhirnya yang penting ialah apa yang kita telah beri sebenarnya dari bantuan ni, yang bantuan tunai yang kita umumkan ni adalah jumlah yang besar. Even subsidi pun ada juga, tapi kita tak umumkan, subsidi minyak dan sebagainya. Ini semua kita kena lihat daripada segi sama ada penyampaian itu berjaya atau tidak. Yang mereka yang betul-betul melayak, adakah mereka menerima atau tidak. Itu satu lagi KPI kita lah.
Okey, kita akan menantikan bagaimanakah hasilnya setahun mendatang. Itu akan dilihat dari masa ke masa oleh pihak Kementerian Kewangan sendiri. Terima kasih YB Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz kerana bersama dengan kami pada malam ini membincangkan bajet 2022 yang sebenarnya menyeluruh melihat kepada rakyat dan juga segmen masyarakat itu yang terkandung. Kalau anda mungkin tidak disebut golongan dalam bajet itu, sudah pun diterangkan ada sebenarnya, ada website disediakan, ada perinciannya tentang apa yang diumumkan dan sebagainya. Ya, ia mungkin sekadar tidak cukup masanya untuk 2 jam itu disebut semua, dan kita harapkan bajet 2022 akan disokong oleh semua pihak, diberikan setiap elemen dan instrumen yang perlu untuk menjayakannya dan akhir sekali dapat mencapai fokus induk yang telah pun digariskan, rakyat yang sejahtera, perniagaan yang berdaya tahan dan ekonomi yang makmur dan mampan. Dan kita mengakhiri bicara kita pada malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada tetamu istimewa kita dan sampai di sini saja. Saya Wan Syarina. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.